KPM. Jom kita pergi sekolah. Jom. Siapa pula ni? Pakcik. Pakcik kenapa ni? Ya Allah, hai, habis berdarah ni. Aiman. Aduh, nak buat macam mana ni? Aiman, bertenang Aiman, bertenang. Kita tak boleh panik dalam keadaan situasi macam ni. Sebenarnya kita ada cara bagaimana untuk mengendalikan situasi ini. Macam mana nak buat ni? Ya, kita ada cara. Okey, bertenang Aiman. Saya akan uruskan. Aiman boleh tengok. Okey. Pakcik. Pakcik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Aiman Sufian Azman. Pada hari ini, kita nak mempelajari mata pelajaran Gerontologi Asas dan Geriatrik tingkatan 5. Setiap manusia akan merasai muda, remaja, dewasa dan juga tua. Dan persoalannya macam mana kita nak uruskan warga emas dan pengurusannya, dan kita akan bersama dengan guru kita pada hari ini. Kita bersama dengan Cikgu Alwardah Dol Halid. Apa khabar Cikgu? Ya, khabar baik Aiman. Terima kasih Cikgu. Khabar bersama dapat bersama-sama sekali lagi pada hari ini. Ya, betul Cikgu. Saya rasa seronok sangat dapat bersama dengan Cikgu pada hari ini. Baiklah, seterusnya kita ada bersama dengan kita pada hari ini jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Katie daripada SK Pendidikan Khas Jalan Pil, Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Baiklah. Terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Baiklah Cikgu. Jadi kita pun nak tahu apakah topik yang akan kita pelajari pada hari ini Cikgu? Ya, betul Aiman. Jadi pada hari ini sidang penonton yang dikasihi sekalian, khususnya murid-murid yang mengambil mata pelajaran Gerontologi Asas dan Geriatrik. Jadi pada hari ini Cikgu sekali lagi bersiaran untuk mengajarkan kepada semua dan mengajarkan kepada seluruh pendengar di luar sana bagaimana kita ingin menguruskan warga emas dari segi pengurusan geriatrik. Okey, bila dikatakan pengurusan geriatrik, ianya mestilah melibatkan satu pengurusan sistem fungsi tubuh warga emas yang di mana kita membantu mereka supaya warga emas kita ini dapat menjalani kehidupan dengan lebih sejahtera. Jadi pengurusan geriatrik yang akan saya ajarkan pada hari ini ialah mengenai elemen mobility, ya Aiman, dan juga insiden jatuh. Demensia juga terdapat dalam pengurusan geriatrik, namun kita fokuskan kepada dua elemen ini iaitu mobility dan juga insiden jatuh. Kenapa kita fokus kepada dua topik ini, Aiman? Kerana topik ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Terutama kita sebagai penjaga warga emas. Sudah tentu insan-insan tersayang yang berada di rumah yang berusia emas sangat memerlukan seorang penjaga yang prihatin dan berilmu bagaimana untuk menangani insiden jatuh dan juga insiden yang melibatkan kecederaan kepada mereka. Okey, jadi hari ini kita akan mengetahuilah bagaimana agaknya kita ingin menguruskan. Okey, kita pergi kepada mobility Okey, mobility, apakah mobility? Mobility ialah perihal yang berkaitan dengan bergerak. Pergerakan warga emas yang mana kita perlu tahu sebagai penjaga warga emas kita ini walaupun dalam keadaan yang terhad pergerakannya Aiman, tetapi kita perlu bantu mereka untuk bergerak. Jadi penting. Dan juga yang kedua, insiden jatuh, di mana insiden jatuh adalah satu insiden yang sangat popular berlaku dalam kalangan warga emas kita. Jadinya daripada topik ini murid akan diajar bagaimana untuk mengaplikasikan amalan langkah keselamatan yang betul untuk mengendalikan insiden jatuh dan juga menggerakkan serta mengangkat mengalih warga emas. Okey. So kita nak tahu Aiman kenapa warga emas kita ini kita perlu gerakkan mobility. Kalau kita lihat warga emas yang berada di sini dalam keadaan yang terlantar memerlukan sokongan, memerlukan dokongan daripada penjaga
Kerana apa? Kerana warga emas ni kita kena bantu mereka memperbaiki dari segi gerakan otot mereka. Ya. Jika mereka tidak digerakkan akan menyebabkan kekejangan otot. Ya. Ataupun otot mengecut, ya, dan juga untuk mengelakkan kudis tekanan, bed sore. Bed sore sebenarnya satu penyakit yang paling popular lah yang berlaku dalam kalangan warga emas kerana berlakunya tekanan yang agak lama pada satu-satu bahagian tubuh badan. Ya. Jadi itu sebabnya kita kena bantu warga emas kita supaya bergerak. Okey, seterusnya untuk mengekalkan tulang dan juga mengelakkan tulang rapuh, ya, dan mengekalkan kehidupan sosial bersama komuniti dengan lebih baik dan sejahtera, dan seterusnya untuk mengurangkan masalah yang berkaitan dengan emosi. Sebab warga emas kita ni, ya, Aiman, kalau kita tak bantu untuk gerakkan, keadaan emosi mereka akan berada dalam keadaan yang macam mana agaknya? Sedih. Cuma bayangkan keadaan kita, ya, sekiranya tidak bergerak, kita akan berada dalam keadaan sedih, ya, murung, tekanan, dan boleh mengundang pelbagai lagi kesan-kesan emosi yang lain. Ya. Okey, jadi kita nak tahu juga bagaimana kesan, ya, kesan sekiranya warga emas tidak digerakkan. Okey, seperti yang saya jelaskan tadi, kudis tekanan, kudis tekanan boleh berlaku pada beberapa bahagian anggota tubuh warga emas tertentu yang mengalami tekanan yang lama, ya. Contohnya bahagian bahu, ya, di bahagian siku, punggung, okey, bawah lutut, tumit, bahagian belakang, okey. Jadi keadaan ini penjaga perlu cakna, ya. Kudis tekanan sangat berbahaya, ya, Aiman dan juga sidang penonton sekalian, kerana bukan setakat boleh mengundang pada kecederaan, luka nanah dan sebagainya, tetapi boleh membawa maut, ya. Okey, seterusnya kekejangan otot, ya, dan warga emas akan berasa krem, ya. Krem, tak boleh bergerak. Okey, kemudian atrofi otot, otot yang mengecut, jangkitan kuman dan juga kesan psikososial seperti yang saya terangkan tadi, ya. Okey, Aiman. Jadi kita dah tahulah, ya, kenapa kita perlu menggerakkan warga emas kita ini. Dan apa kesan kalau kita tak buat tu kan. Tapi mungkin ialah yang menjaga tu mungkin anak-anak perempuan dan sebagainya, mungkin tak berapa kuat, cikgu. Tapi mungkin ada kaedah yang boleh kita buat tu kan, cikgu, kan? Ya, itu sebabnya kita perlu mempelajari teknik yang betul, ya, supaya kita dapat mengaplikasikan langkah keselamatan dengan lebih cekap, ya, dan juga menjaga kesihatan warga emas dan juga diri kita. Baik, kita nak cerita selepas ini, cikgu. Ya. Baik, pada para penonton, murid-murid, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM bersama guru kita Cikgu Alwarda. Ya, Aiman, baik, lagi. cikgu. Ni model kita tengah terbaring ni, ya, cikgu. Aiman, sebenarnya ini sebahagian saja daripada peralatan yang saya bawakan ke studio. Sebenarnya kita ada banyak lagi peralatan lainnya, Aiman. Ya, jadi baik, cikgu. Untuk segmen kali ini, cikgu, apakah yang akan cikgu kongsikan kepada kita semua? Okey, Aiman, ya. Jadi sebenarnya Aiman dan juga sidang penonton sekalian, khususnya untuk anak-anak murid saya, ya. Sebenarnya untuk kita melakukan aktiviti mengangkat, mengalih, menggerakkan seperti yang saya terangkan sebentar tadi adalah penting untuk kita sebagai penjaga membuat persiapan diri kita dulu. Sebelum kita menguruskan warga emas, kita kena mempersiapkan diri kita dahulu, supaya keadaan kita juga dalam keadaan yang sihat, keadaan kita juga dalam keadaan yang stabil, ya, dan kita boleh menguruskan warga emas kita supaya warga emas kita juga dalam keadaan yang selesa. Jadi untuk itu kita ada satu amalan prinsip mekanik badan yang perlu kita lakukan, ya, sebelum kita melakukan aktiviti mengangkat, mengalih. Bagaimana caranya?
Okey, jadi Aiman bersama penonton sekalian boleh sama-sama lakukan bersama saya, ya Aiman. So kita kena pastikan badan kita dalam keadaan berdiri tegak. Okey, cikgu. Ya, okey. Pastikan tegak itu bermakna ialah bahagian tulang belakang kita dalam keadaan lurus. Ya, okey, dan pelvis kita dalam keadaan yang stabil kanan kiri, ya, dalam keadaan stabil. Okey, kemudian seterusnya kita jarakkan kaki. Okey, jarakkan kaki sedikit Aiman, dan juga penonton sekalian, ya, dan murid-murid saya memang sudah tentu ini adalah prinsip mekanik yang perlu mereka sentiasa lakukan, ya. Okey, dan seterusnya selepas jarakkan kaki, kita ke hadapan satu lutut, kita bengkokkan lutut kita ke hadapan. Macam ni Aiman. Okey. Bengkokkan kaki so ke kita hadapan. bengkokkan lutut, kemudian sekarang kita bayangkan ada warga emas yang baring di hadapan kita. Betul. Ya, okey. Ini bahagian kepala, sini bahagian kaki, ya Aiman, ya. So satu tangan kita akan letakkan di bahagian bahu warga emas. Okey, dan satu lagi tangan kita letakkan di pinggul warga emas. Okey, jadi apa yang kita perlu buat sekarang? Kita perlu tolak, tolak warga emas untuk kita mengalih baringan ke sisi. So kita akan tolak, so tolak. Pada masa yang sama badan kita ke hadapan, betul? Betul, cikgu. Ya, bergerak bersama-sama. Okey, sekarang dengan kaedah yang sama juga, prinsip mekanik badan yang sama, kita akan tarik pula warga emas. Okey, satu tangan yang kita pegang pada bahu tadi, kita akan tarik bahu warga emas di hadapan, tarik pinggul warga emas dan kita ke belakang pula Aiman. Okey, terbalikkan dia, ya? Ya, Okey, tapi baik. prinsip kita mesti dalam keadaan bersedia Posisi. mengamalkan posisi prinsip mekanik badan. Okey, so sekali lagi kita tolak Aiman. Ya, okey, dan kita tarik Aiman, bahu, pinggul kita tarik. Okey, so sidang penonton sekalian, untuk lebih jelas kita akan ke belakang bersama baik, cikgu. dengan mannequin kita, ya, supaya kita boleh aplikasikan teknik ini bersama mannequin kita. Okey, ini dia, mannequin kita. Okey, jadi untuk mengalihkan baringan warga emas dari sisi, ya, kiri kanan, so kita aplikasikan teknik ini. Sebenarnya kita kena letak tangan warga emas pada dada dalam keadaan bersilang, okey, ya. Kemudian sebab kita nak tolak dia warga emas ini ke bahagian hadapan kita, jadi kita angkat kaki yang jauh, letakkan di atas kaki yang dekat dengan penjaga, okey. Kemudian kita amalkan prinsip mekanik badan tadi Aiman. Okey, cikgu. Posisi kita. So satu tangan pada bahu, satu tangan pada pinggul. So kita akan tolak warga emas kita. Ya. Okey, ini ialah posisi di mana kita mengalih baringan. So semasa baringan dialih ke sisi, kita bolehlah melakukan macam kerja pembersihan di bahagian belakang, mencuci perineum, cuci luka sekiranya ada, okey. Dalam keadaan macam ni, ya. Dan apabila kita menarik, ya, warga emas kita ke arah kita, satu tangan pada bahu, satu tangan pada pinggul, prinsip mekanik badan, kemudian kita alihkan ke mengiring ke sisi. Okey. Okey, Aiman nak cuba buat? Okey, boleh cikgu. Saya okey, cuba. ya. Jangan lupa prinsip mekanik badan tadi. Mula-mula kita kena renggangkan kaki sikit, Ya. cikgu. Lepas tu kaki kanan ke hadapan. Ya. Baik, kemudian tangan kanan di Tapi bahagian jauh bahu. sangat, ya. Oh, jauh Posisi sangat Aiman juga, tu jauh sangat, so kena dekat sedikit dengan sedikit. penjaga. Baik. Dengan warga emas, ya. Baik, cikgu. Maknanya tangan kanan berada di bahu. Ya, bahu. Dan tangan kiri berada di pinggul. Pinggul. Okey. So macam ni Aiman. Daripada bawah, cikgu, Ya. Baik, dan kemudian kita tolakkan dia mengiring ke kanan. Ya. Mengiring. Okey. Okey, begitu. Ya, betul. Betul, cikgu? Kemudian kita buat operasi di bahagian belakang untuk pembersihan, kerja membersih. Baik, begitu juga kalau untuk belah sini pula, cikgu, kita perlu tarik daripada bahu bahagian kanan dan juga pinggul sebelah kiri. Okey. Baik, cikgu. Ya. Ya, bagus Aiman, memang terbaik. Terima kasih, cikgu. Ya, ini ciri anak misali, ya. Yang akan menjaga insan tersayang dalam kehidupannya. Amin, insya-Allah, cikgu. Ada markah untuk saya, cikgu? Ada. Kita bagi 5 bintang untuk Aiman. Okey, Aiman. Okay. Alright, cikgu. So ini kita baru mengalih baringan sisi kanan kiri, ya. Baik. Ini langkah-langkahnya tadi. Okey, sekarang ni saya akan ajarkan juga bagaimana untuk mengalih baringan warga emas bagaimana mengalih warga emas dari kerusi ke kerusi roda.
Sekarang ni kita nak bawa jalan lah warga emas kita kan. Jadi ada langkah-langkah yang tertentu. Okey, so sekarang kita kena alihkan dulu. Kita kena alihkan dulu, cikgu. Mannequin kita ke kerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan alihkan mannequin ini ke kerusi. Ya, Aiman, kerusi putih ini. Okey, cikgu. Kerusi macam mana yang sesuai, cikgu? Ya, kerusi yang sesuai letakkan? ialah kerusi yang stabil, ya, kerusi yang kukuh dan kerusi yang boleh menyokong kedudukan warga emas, ya. Okey, Dan kerusi yang lebih baik ialah kerusi yang mempunyai kanan kiri berbentuk penyanda, berbentuk pelapik tangan supaya warga emas boleh duduk dalam keadaan yang selesa. Dia boleh pegang, cikgu. Ya, dia boleh pegang. Baik, jadi sekarang ni kita nak pindahkan warga emas ni ke kerusi, betul, cikgu? Ya, ke kerusi roda. Kita akan pindahkan Saya warga betulkan emas kerusi dari dulu, cikgu. kerusi ke kerusi roda. Okey, kita betulkan dulu kedudukan kerusi. Baiklah. Okey, apa langkah-langkah dia, cikgu? Okey, langkah-langkahnya kita perlu mendekatkan kerusi roda. Okey, kita dekat Okey, kerusi roda. kerusi roda di sini. Okey, kerusi roda juga apabila kita menggunakannya kita perlu mengamalkan langkah keselamatan, ya. Iaitu antaranya ialah apabila kita mendapat kerusi roda, kita berhentikan kerusi roda, kita perlu kunci dulu roda kerusi roda. Okey, kunci, ya, supaya apa, Aiman? Supaya kita tak mengganggu pergerakan dan sangat berbahaya untuk warga emas kita, ya. Okey, tapi sebelum tu, cikgu, untuk memudahkan murid-murid kita nampak perbuatan cikgu, apa kata saya boleh ubahkan sikit kerusi ni, cikgu? Ya, boleh. Baik. Okey. Kita buka dulu. Tak maaf ya, Pak Cik. Okey. Baik, cikgu. Okey. So, kita kunci roda kerusi roda. Okey, seterusnya kita akan lakukan perpindahan, ya, dari kerusi ini ke kerusi roda. Jadi kita tanggalkan pelapik tangan. Okey. Dan kemudian kita akan tanggalkan satu pelapik kaki yang menghalang pergerakan kita. Okey, dan angkat pelapik sebelah lagi. Okey, ya. Okey, sekarang ni kita akan uruskan perpindahan warga emas ke kerusi roda, dari kerusi ke kerusi roda. Okey, apa yang perlu kita lakukan ialah kita maklumkan, kita beritahu, ya, apa aktiviti akan kita lakukan, kemudian berdiri di hadapan warga emas begini, ya. Okey. Pastikan lutut, ya, penjaga kita apitkan ataupun kita rapatkan pada lutut warga emas, ya. Dia kena kepit, cikgu? Ya, kita kena kepit, kita kena kepit, ya, lutut kita dan lutut warga emas supaya kita boleh menyokong warga emas daripada terjatuh. Okey. So satu tangan biasakan pada bahu, okey. Pada bahu atau pada pinggang. Okey, kita boleh pegang pada tali pinggang ini, untuk lebih kukuh. So, apa seterusnya yang kita perlu buat? Okey, ini ialah prinsip mekanik badan. Kita akan bergerak bersama-sama warga emas. Okey, kita akan bergerak. Boleh nampak? Sikit. Tangan kita pegang bahagian pinggang. Kita pegang bahagian pinggang dan perlahan-lahan kita dudukkan di atas kerusi roda. Okey, begitu. Ya, boleh, Aiman? Baik, boleh, cikgu? Boleh sedang penonton sekalian? Okey, kita sekali lagi kita akan aplikasikan. Sekarang Aiman pula yang akan buat. Boleh, cikgu. Saya cuba, sila, cikgu. Aiman. Okey, Pak Cik, minta maaf, Pak Cik. Saya angkat Pak Cik balik. Ya, betul. Bagus. So, Aiman beritahu dulu. Aiman, lutut ya. Minta maaf, lutut dulu. Oh, nak pindah terus. Okey. Maknanya buat sekali lagi lah, cikgu. Sekali lagi, ya. Okey. Baik, cikgu. Tadi cikgu ada sebutkan bahawa yang paling penting sekali kita ubahkan dulu pelapik kaki dan juga tangan sebelah ni. Betul, cikgu? Kita dah betulkan tadi. Okey. Baik, dan kemudian kita kena kepitkan kedua lutut ini dan dengan lutut kita. Betul, cikgu? Ya, betul. Dan kita boleh pegang sama ada bahagian bahu ataupun bahagian pinggang, ya. Sama ada tali pinggang, ikatan kain, ya. Boleh kita uruskan warga emas supaya menyokong pergerakan ini. Okey, dan perlahan bergerak bersama-sama. Tapi saya lupa nak minta izin dulu, cikgu. Pak Cik, minta maaf, Pak Cik. Kita saya nak alihkan Pak Cik, ya. Kita maklumkan dulu, cikgu. Okey, saya nak alihkan Pak Cik, ya. Okey, baik. Pegang bahagian pinggang dan bergerak bersama-sama warga emas. Ini yang kita lakukan tadi, prinsip mekanik badan. Itu sebabnya kita kena ada prinsip ini. Kalau kita tak amalkan prinsip mekanik badan ini, apa yang akan berlaku ialah apa dia? Sakit pinggang, sakit urat. Kita pula yang sakit. Apabila kita sakit, tak dapatlah kita menguruskan warga emas kita. Baik, cikgu, saya nak pusingkan dulu Pak Cik ni supaya penonton kita dapat lihat kedudukan kita punya Pak Cik ni. Baik, cikgu. Seterusnya bila kita dah alihkan, kita apa yang perlu kita buat? Okey, kita pasangkan dulu ni.
dan juga pelapik kaki. Pelapik kaki. Baik cikgu, maknanya kalau warga emas ni nak ke mana-mana pun inilah cara yang perlu kita lakukan. Ya, ini ialah caranya. Ya, okey. Okey, baik cikgu. Okey. So seterusnya. Okey. Dan bila kita tapi dah satu lagi pelapik kaki. Satu lagi pelapik kaki. Okey, baiklah. Okey. Nanti dia tak masuk pula. Tak masuk cikgu. Okey, boleh saya tengok? Dah. Okey. Okey, baik cikgu. Seterusnya apa yang perlu kita lakukan cikgu? Okey, kemudian barulah kita boleh buat urusan untuk membawa bersiar-siar warga emas kita. Okey. Okey, seterusnya kita pergi pula pada langkah kerja yang seterusnya iaitu saya nak terangkan pula mengenai insiden jatuh. Jatuh ini juga adalah merupakan satu insiden yang sepatutnya kita takuti. Apabila kita contohnya menerima situasi, mungkin adik-beradik kita menelefon, atuk jatuh. Sepatutnya kita dalam keadaan sangat risau. Jatuh? Macam tu. Sebab insiden jatuh adalah satu perkara yang sepatutnya kita perlu elakkan supaya warga emas kita ini boleh meneruskan kehidupan mereka dengan lebih selamat. Okey. Jadi apa maksud jatuh? Jatuh ialah warga emas ataupun seseorang yang berada dari tingkat atas tiba-tiba dia berada di lantai. Itu ialah bermakna jatuh. Okey. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan insiden jatuh, iaitu antaranya faktor dalaman yang melibatkan penyakit otak, saraf. Sebagaimana yang kita ketahui, warga emas kita ada kalanya menghadapi situasi keliru, lupa. Ada beberapa insiden yang kadang-kadang dia lupa apa yang dilakukan dan menyebabkan warga emas kita jatuh. Pandangan mata juga menyebabkan pandangan yang kabur, tak nampak dan warga emas kita berisiko untuk jatuh. Ada kalanya warga emas kita berasa kebas pada anggota kaki, kemudian sakit sendi, otot. Selain itu, polifarmasi iaitu pengambilan ubat yang berlebihan yang menyebabkan gabungan ubat tersebut menjadikan warga emas kita keliru dan menyebabkan keadaan warga emas tidak stabil. Dan seterusnya untuk persekitaran dari segi luaran pula ialah contoh pencahayaan malam, alat bantu mobiliti yang tidak betul ataupun tidak berfungsi dengan sempurna, lantai berselerak, lantai licin ataupun kasut yang tidak sesuai. Jadi sebenarnya kita sangat takut insiden jatuh berlaku kepada warga emas kita, Aiman dan penonton sekalian. Kenapa? Kerana kita perlu rasa gusar insiden ini berlaku adalah kerana untuk mengelakkan kesan fizikal iaitu patah. Selain patah boleh menyebabkan kecederaan lain, contohnya hentakan pada kepala terutamanya yang sangat ditakuti. Dan menyebabkan perubahan ataupun jatuh ini menyebabkan perubahan dari segi fisiologi warga emas, di mana warga emas sendiri trauma untuk bergerak. Mereka takut kerana apabila berlaku pergerakan mereka jatuh. Dan juga kesan yang seterusnya adalah kesan pada sosial yang menyebabkan warga emas kita ini berada dalam keadaan yang mengasingkan diri daripada sosial, daripada jiran tetangga. Kerana apa? Kerana mereka sangat takut apabila mereka melakukan pelbagai aktiviti, mereka berkecenderungan untuk jatuh. Jadi itulah sebabnya. Sebab kita penting cikgu, kita kena jaga warga emas kita ini daripada mengalami insiden jatuh. Dan tempat yang paling popular insiden jatuh berlaku kepada warga emas kita adalah di rumah kita sendiri, iaitu di kawasan tandas Aiman. Jadi kita perlu hati-hati cikgu. Ya, betul. Dan kita perlu kita ambil cakna bila mana insiden jatuh ini main peranan yang cukup penting untuk mengubah sikap ataupun keadaan warga emas itu sendiri cikgu. Baik, kita nak berehat seketika. Okey, para penonton, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM dalam mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik tingkatan 5. Baik cikgu, untuk segmen kali ini apakah yang akan cikgu kongsikan? Ya, Aiman ya. Okey, jadi nampaknya kita telah tiba pada tahap yang lebih majulah mengenai tajuk ini, iaitu tentang insiden jatuh. Okey, Aiman tahu tak sebenarnya kita apabila kita menjangkakan insiden jatuh ini, kita sebenarnya sudah boleh mengagak bagaimana ataupun cara untuk mengendalikan. Jadi apabila kita katakan okey jatuh boleh dirancang sebenarnya memang betul. Kita apabila kita berada dalam situasi jatuh, kita boleh rancang pergerakan ini Tujuannya adalah untuk mengelakkan daripada kecederaan yang lebih berat ataupun boleh mengelakkan daripada insiden yang lebih teruk. Okey. Jadi untuk slot kali ini saya akan terangkan macam mana cara mengendalikan insiden jatuh secara berseorangan, bersendirian, Aiman. Sebab kita tahu umumnya masyarakat di Malaysia yang menjaga warga emas warga emas mereka berada di rumah dalam keadaan bersendirian, okey, kerana mungkin anak-anak pergi bekerja jadi petang hari barulah jumpa jadi kita akan ajarkan bagaimana cara untuk mengendalikan insiden jatuh secara bersendirian. Okey. Baik cikgu. Jadi siapa yang akan melakukan kita nak jemput Abang Asrul kita untuk melakonkan watak Pak Ali yang mungkin insiden jatuh di rumah. Boleh cikgu? Ya, boleh. Jadi kita nak persilakan. Ya, dipersilakan. Baik cikgu. Okey. Untuk situasi yang pertama cikgu. Okey, situasinya kita berikan situasi begini. Tadi kita katakan tandas merupakan tempat yang popular warga emas kita boleh jatuh Jadi Pak Ali keluar dari tandas, terpijak percikan air di lantai dan tergelincir Okey, jadi bagaimana cara untuk mengendalikan insiden ini secara berseorangan Ni tak ada siapa kat rumah cikgu tak ada siapa-siapa. Okey. Jadi situasi ini berlaku. Okey, apabila situasi jatuh ini berlaku pada bila-bila masa dan keadaan cuba jatuh secara mengiring. Okey, elakkan jatuh secara terlentang Aiman kerana sekiranya jatuh secara terlentang akan boleh menyebabkan hentakan pada kepala kalau jatuh bahagian hadapan juga sangat berbahaya kepada abdomen, dalaman bahagian hadapan kita, muka jadi itu semua kita kena jaga. Sama ada kanan ataupun kiri, tak kisah cikgu mengiring tak kisah dari sama ada kanan ataupun kiri Okey, baik cikgu. Okey, boleh kita teruskan? Okey. Okey, jadi sekarang ni insiden ini kita cuba jatuh secara mengiring, elakkan jatuh secara terlentang. Okey, bagaimana cara untuk Jom akan kita saksikan. dilakonkan? Secara mengiring Okey, jadi keadaan ini dapat mengelakkan daripada hentakan ataupun daripada kecederaan bahagian belakang dan juga hadapan Okey, kemudian apa seterusnya yang perlu dilakukan ialah memusingkan seluruh tubuh dan kepala. Jadi sekiranya insiden jatuh berlaku, mangsa tidak boleh terus berdiam diri dalam keadaan jatuh. Kerana keadaan ini boleh menyebabkan warga emas akan berasa kebas-kebas kaki, sejuk dan boleh menyebabkan keadaan yang lebih teruk. Jadi cikgu, pusingkan seluruh tubuh dan kepala untuk mengesan ada tak anggota badan yang sakit. Okey. Kemudian, cuba perhatikan ada tak perabot kukuh yang terdapat pada persekitaran. Ni ada almari TV ni cikgu. Kita ada almari Okey, jadi kita sudah ada sasaran untuk ke kerusi. Namun perlu diingat kita perlu mengambil kesempatan juga untuk buat bising supaya ada jiran atau orang lain yang dengar insiden jatuh telah berlaku dalam premis tersebut Jadi kita perhatikan pada keliling, nampaknya ada satu perabot yang agak sesuai untuk kita bantu untuk membantu kita membuat suasana bising. Okey cikgu. Okey. Ya. Okey. Boleh kita boleh menjerit Tolong. Ya, supaya suasana ini akan dapat mengejutkan jiran dan siapa-siapa saja yang berada di kawasan persekitaran kita. Okey. Kemudian seterusnya kita teruskan lagi dengan merangkak ke perabot yang kukuh yang telah kita kenal pasti sebentar tadi. Okey, pastikan ada pergerakan merangkak ataupun menuju ke arah perabot tersebut. Okey, bagus. Ya, bagus sangat model ni Inilah contoh terbaik
Okey, seterusnya meletakkan kedua belah tangan. Okey, kita letakkan satu tangan dahulu di atas kerusi yang kukuh tadi. Okey, dan kita dorong ya. Dorong pergerakan supaya badan kita naik ke atas. Okey, cuba merangkak ke depan sikit. Ya, bagus. Okey, dan seterusnya kita menggunakan lutut yang kuat ya untuk menyokong tubuh, menyokong badan ya, dan duduk dalam keadaan yang sempurna dan selesa. Ya, bagus sekali. Terima kasihlah kita model tepuk sikit untuk pelakon kita. Ya. Wow. Jadi dalam keadaan terima kasih. seperti itu cikgu, maknanya warga emas boleh buat sendiri juga. Ya, warga emas perlu melakukan insiden ini sendiri ya bagi mengelakkan daripada berlakunya kesan yang lebih teruk. Contohnya mereka dah tak boleh bergerak apabila berada di lantai ya. Jadi kena melakukan aktiviti ini bersendirian ya. Okey. Kemudian seterusnya. Okey, tadi situasi yang saya kemukakan adalah situasi insiden jatuh bersendirian. Ya? Okey, sekarang ini kita akan mengendalikan insiden jatuh berbantu. Bermakna ada penjaga yang sedar insiden jatuh itu berlaku. Okey, untuk itu kita akan guna kita punya model satu lagi ni Aiman yang ada dekat belakang kita ni. Okey, baik cikgu. Okey, kita akan bawa ke hadapan. Okey. Boleh bawakan ke hadapan. Okay, saya bawa ke hadapan cikgu. Angkat. Okey cikgu. Okey. So kita akan letakkan mannequin ini di lantai untuk insiden yang seterusnya iaitu jatuh dalam keadaan berbantu. Ya, ada cikgu. penjaga yang sedar. Jika penonton ingat ya situasi mula-mula tadi saya bersama Aiman, itulah keadaannya apabila mangsa jatuh dalam keadaan ada orang lain di sekitarnya. So kalau berlaku keadaan begitu, apa yang perlu kita buat? Okey, kita sebenarnya ada langkah-langkah yang tertentu ya Aiman ya. Okey, kita tengok dulu langkah kerjanya ya, iaitu apabila berlaku insiden ini kita perlu pastikan kawasan persekitaran dalam keadaan yang selamat ya. Okey, seterusnya mendapatkan respon mangsa dengan menepuk bahu. Nanti saya akan tunjukkan sebentar lagi. Kemudian meminta bantuan dengan memaklumkan kepada orang yang berada di sekeliling kita untuk menelefon 999. Kita terus nyatakan saja nombor 999 supaya nombor itu boleh diingati oleh orang yang menerima maklumat tersebut. Sebab kita dalam suasana kecemasan. Jadi kita kena maklum bahawa nombor itu sekiranya kita sebut itulah nombor yang akan ditekan ya, didial oleh orang yang mendengar maklumat ini ya. Okey, seterusnya menganalisis keadaan warga emas dengan menggunakan ABCDE. Okey, saya akan tunjukkan ABCDE ini ialah ada langkah-langkah ya bagaimana untuk mengesan tahap kesedaran warga emas ataupun mangsa yang jatuh. Okey. Kemudian selepas itu kita akan mengaplikasikan teknik AVPU untuk menguji tahap kesedaran mangsa ya. Dan sekiranya warga emas dalam keadaan yang tidak sedarkan diri, maka Aiman kita kena lakukan teknik ini iaitu rawatan asas kecemasan ataupun yang lebih kita kenali sebagai CPR ya, cardiopulmonary resuscitasi. Okey. So sekarang boleh kita praktikkan bersama patung kita? Boleh cikgu. Okey ya. Okey, jadi sekarang situasinya contohlah ya Aiman, kita berada di pasaraya. Ya, kita sedang berjalan, tiba-tiba mangsa di hadapan kita jatuh. Okey, macam mana nak buat? Kita tak boleh panik. Jangan panik. Jangan panik. Baik. So kita pastikan persekitaran kita selamat sekarang ya. So bagaimana? Kita pusing. Okey, pusing. Okey, sekitaran kita selamat. Maka kita teruskan langkah seterusnya iaitu respon. Mendapatkan respon daripada mangsa. Okey. Pakcik, pakcik, pakcik. Pakcik, pakcik, pakcik. Macam tu. Dengan cara kita menyentak. Kan? Dengan cara kita menegur, menepuk dengan kuat. Kita tak boleh nak tepuk pakcik, pakcik. Tak boleh. Ya? Kita perlu menepuk dengan kuat. Ya? Pakcik, pakcik, pakcik. Pakcik, pakcik, pakcik. Okey, nampaknya tak sedarkan diri. Ya? So, kita perlu teruskan dengan langkah kerja seterusnya iaitu, okey, abang yang baju merah, sila telefon 999. Okey, jadi abang merah akan cemas dan dia akan menelefon. Ya, boleh Iman? Boleh follow ya? Okey, kemudian seterusnya barulah kita meneruskan dengan analisis ABCDE. Okey, bagaimana? Kita akan, okey, A itu ialah airway ataupun salur pernafasan. So, jadi kita perlu
dongakkan kepala dengan meletakkan satu tangan pada kepala, ya, dan juga satu tangan pada bawah, dua jari pada bawah dagu, okey, untuk memastikan salur pernafasan dalam keadaan yang baik. Okey, dan kita boleh perhatikan dalam mulut mungkin ada sesuatu yang menyumbati, ya, mulut ataupun hidung, ya, kita boleh perhatikan. Okey, itu ialah analisis A, iaitu airway. Okey, seterusnya B. Analisis B ialah breathing, iaitu pernafasan, ya. Okey, kita periksa pernafasan, dongakkan kepala dan kita tundukkan, ya. Okey, di sini proses look, listen, feel ataupun lihat, ya, dengar dan juga rasa. Okey, kita akan rasa pernafasan pada pipi, kita akan dengar pernafasan pada telinga dan juga kita akan lihat pergerakan dada turun naik. Okey? Breathing. Okey. Kemudian seterusnya analisis C iaitu circulation. Di sini kita akan cek periksa nadi. Nadi yang boleh kita kesan ialah nadi carotid pada leher. Ya, kita kesan selama 10 saat. Okey, nampaknya mangsa kita ni Aiman, ya, tiada cikgu. nadi, tiada nafas. Tiada nadi dan tiada nafas. Tiada nafas, ya. Tapi kita perlu lagi melengkapkan, ya, melengkapkan teknik ini supaya teknik ini dapat kita jalankan dengan sempurna. So kita kesan tahap kesedaran mangsa, ya, dengan menggunakan AVPU. Okey, bagaimana keadaannya? A, sekiranya kita dah tegur tadi, kita meminta respon, warga emas kita dalam keadaan yang sedar. Kita terus tanya. Tanya warga emas ataupun mangsa, pakcik sakit di mana? Ada rasa sakit? Kita tanya. Okey, sekiranya kita meminta respon dan pakcik dalam keadaan bersuara ataupun sakit. Jadi pada ketika itu kita perlu cek mata. Kita perlu beri rangsangan untuk kita lihat perubahan pada pupil mata mangsa. Sekiranya kita buka bahagian mata mangsa, ya, berlaku pengembangan dan pengecutan pupil, bermakna warga emas kita dalam keadaan sedar. Ya. Tapi sekiranya respon yang kita minta ialah tiada reaksi, ya, tiada respon apa-apa Aiman. Bermakna Aiman dan juga sidang penonton sekalian, bermakna satu tindakan langkah kecemasan perlu kita lakukan dengan segera. Ya. Jadi bagaimana kita nak buat? Kita akan lakukan CPR, iaitu cardiopulmonary resusitasi. Ya. Okey, jadi bagaimana keadaannya? Kita akan kesan. Okey, untuk mengesan ulu hati ataupun sternum bawah, ya, kita perlu letakkan jari kita ni pada rusuk warga emas. Okey, dua jari ni pada rusuk warga emas. Kita kesan letak pada bahagian tengah anggota. Okey, dan kita gunakan tangan untuk kita menekan bahagian dada. Pastikan, ya, guna tangan yang kuat, ya, dan pada bahagian tapak tangan di bahagian bawah sini, ya. Bukan tapak tangan sini, ya. Bahagian, macam mana kita nak kata, ini ialah bahagian yang agak kuat untuk menekan. Ya, okey. Jadi satu tangan pada bahagian atas dan tangan yang kuat, ya. Dan kita akan letakkan tangan pada bahagian sternum bawah atau ulu hati dan posisi kita berada pada bahagian tengah mangsa, ya. Dan kita akan tekan begini. Okey, dengan kiraan berapa itu Aiman agaknya? Okey, baik cikgu. Berapa kiraannya tu agaknya? Kita kira 3 cikgu. Kira 3 boleh. Okey, sebenarnya kiraan sebanyak 30 tekanan. 30 tekanan. Tetapi kita perlu lakukan 100 tekanan dalam tempoh seminit. Maksudnya kena cepat ni Aiman. Baik, cikgu. So bagaimana kita akan melakukannya? Okey, begini. Dan kita tekan, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Okey, kita tekan sehingga kiraan 30 pertama, kemudian kita tekan lagi 30 kedua, tekan lagi sehingga 100 tekanan seminit. Ya, pastikan tekanan badan kita ke bawah, ya Aiman, ke bawah macam ni. Ya, bukanlah macam ni je. Nampak beza kan? Tekanan, turun naik. Ya, tekanan itu mesti sempurna, okey? Dan kita beri tempoh pergerakan dada turun naik.
Ya, okey. Kemudian kedalaman kita menekan sebenarnya 1,5 inci sehingga 2 inci. Ya, okey. Jadi semasa menekan, pastikan kita tekan 1,5 inci hingga 2 inci. Okey, 1, 2, 3. Begitu. Okey, boleh Aiman? Baik, cikgu. Saya nak beri anda peluang Aiman pula untuk melakukan langkah kerja ini. Boleh, Okey? cikgu? Cikgu, baiklah cikgu. Sekarang ni saya pula nak cuba. Ya, boleh, mungkin Aiman. Ya. berlaku situasi ni kepada saya ataupun ahli keluarga saya. Boleh saya cuba, cikgu? Ya, boleh. Silakan. Okey. Okey. Mula kita kena duduk lurus, cikgu. Ya, berada pada bahagian tengah wagak emas atau mangsa. Kemudian kita akan kesan di mana kedudukan ulu hati. Okey, kita Pada boleh. tulang rusuk, cikgu? Ya, pada tulang rusuk kita lalukan ke bahagian tengah. Bahagian tengah dada. Tengah dada. Okey, kemudian satu tangan pada bawah dan satu tangan lagi kita genggam pada Okey, baik, bahagian cikgu. atas. Saya cuba, cikgu. Okey. Okey. Dan tangan perlu diluruskan, cikgu. Ya, tangan perlu lurus dan posisi badan perlu berada dalam keadaan yang tegak di mana tekanan badan kita akan ke bawah. Okey. Okey. Saya Boleh, cuba, Aiman? cikgu. Okey ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Boleh ke Aiman? Boleh, cikgu? 30. Okey, Okey, cikgu. 30 pusingan yang pertama selesai ya. Alhamdulillah. Okey, tapi kita kena melengkapkan kitaran tekanan ini sebanyak 100 tekanan dalam masa seminit ya. Okey, Okey. Aiman. So itu tadi contohnya ya. Bagus Aiman. Memang Okey ke, cikgu? terbaik Aiman. Rasa kalau keadaan situasi macam tu berlaku, mangsa yang jatuh tadi pengsan, insya-Allah boleh sihat kembali. InsyaAllah, Itulah cikgu. peranan kita sebenarnya sebagai seorang penjaga. Sebenarnya Aiman nak tahu, Kementerian Kesihatan Malaysia mensasarkan satu isi rumah, satu pengendali yang mahir mengendalikan CPR. Jadi itu sebabnya kita kena menyahut dan perlu mengetahui ilmu ini dengan lebih baik untuk Okey, menyelamatkan baik. mangsa. Jadi cikgu, Okey? kita nak berehat seketika, cikgu. Ya, tanya Aiman kerana sementara berjaya saya nak angkat melakukan, balik ya. ni, cikgu. Okey, ya, boleh ya. Jangan ke mana-mana para penonton. Boleh cuba di rumah dan kita akan berehat seketika kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman. Pada hari ini kita dalam mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik tingkatan 5. Baik cikgu, untuk segmen pada kali ini, apa pula yang akan kita lakukan kepada model kita ni, cikgu? Ya, okey ya Aiman. Baiklah. Jadi tadi kita telah melakukan CPR ataupun rawatan kecemasan ya, resusitasi kardiopulmonari yang telah kita lakukan dan alhamdulillah Aiman, nampaknya apa yang kita lakukan telah membuahkan hasil. Ya, mangsa dalam keadaan sedar ya. Tapi apa agaknya yang akan berlaku sekiranya kita sebagai penyelamat ya, pengendali CPR, kita telah melakukan pelbagai cubaan tetapi mangsa tidak sedarkan, tetap tidak sedarkan diri. Jadi apakah yang perlu kita lakukan seterusnya? Boleh tak kita teruskan ataupun boleh tak kita berhentikan langkah kerja tersebut, Aiman? Apa pendapat Aiman? Saya rasa cikgu kita kena berhentikan, cikgu. Berhentikan ya? Sebab takut kita buat di luar daripada apa yang kita tahulah, cikgu. Okey. Jadi sebenarnya ya Aiman dan juga sidang penonton sekalian, sebenarnya ada beberapa keadaan di mana langkah kerja ini perlu kita berhentikan. Ya, ada 4 keadaan. Keadaan yang pertama ialah apabila setelah kita melakukan usaha menyelamat, melakukan CPR, mangsa tiba-tiba dah sedar, Aiman. Ada gerakan pada jari, kepala dah bergerak. Jadi automatik kita kena berhenti. Sebab mangsa telah sedar. Perkara yang kedua, apabila mangsa telah mula bernafas. Kerana kita telah melakukan tekanan dada, jadi cubaan tersebut telah menyebabkan mangsa bernafas. Jadi kita berhenti. Okey. Perkara yang ketiga, apabila bantuan ambulan yang kita panggil tadi telah sampai. Jadi kita kena berhenti. Kerana paramedik pula akan menyambung tugas mereka. Dan yang keempat, Aiman, ini kita kalau boleh elak jugalah ya. Apabila penjaga atau pengendali CPR dalam keadaan yang lemah, tak bermaya, semput, ya, asma. Jadi bagaimana agaknya langkah kerja tekanan boleh kita lakukan untuk menyelamat? Ya, dia akan jadi perkara lain. Mungkin kita sendiri yang akan
tumbang. Jadi kita kena berhenti pada 4 keadaan tersebut, Okey, Aiman. baik, Ya. cikgu. Keselebihnya itu ialah usaha kita untuk membantu menyelamatkan satu nyawa. Okey. Okey, sekarang kita bayangkan mangsa di hadapan kita telah sedar. Jadi apa yang perlu kita lakukan ialah kita perlu meletakkan mangsa dalam posisi pemulihan. Okey, bagaimana keadaannya, Aiman? Okey, so kita akan uruskan mangsa ini. Ya, sekali lagi kita berada pada bahagian sebelah badan warga emas, ya, di bahagian tengah. Kemudian kita letakkan satu tangan yang jauh, ya, di bahagian bawah punggung mangsa. Okey, begini. Kemudian satu tangan yang dekat dengan penjaga kita akan letakkan di bawah pipi. Kepala mangsa kita alihkan sedikit ke arah kita, ke arah penjaga, ya. Kemudian kita angkat kaki yang jauh dari penjaga, letakkan di atas kaki yang dekat, dan sekali lagi kita aplikan prinsip mekanik badan yang kita perlu kendalikan bahu dan pinggul, ya. Kita tolak mangsa ke posisi separuh meniarap. Begini. Begini, Aiman. Oh, okey, cikgu. Ya, Maknanya tangan dia akan tahan Jadi tu, tangan cikgu, dia akan berada pada bawah pipi. Okey. Tangan bahagian belakang akan terselamatlah, dia berada di bahagian belakang badan mangsa. Okey, dan satu kaki yang di atas kita bengkokkan. Okey, kita bengkokkan. Begitu. Okey, ini ialah posisi pemulihan, ya. Okey, jadi apabila mangsa berada dalam keadaan begini, jadi sekiranya, ya, dari bahagian mulut mangsa ada cecair, ada nanah ataupun mungkin air, ya, dari mangsa lemas, dia akan keluar dari tepi. Hasil daripada cubaan kita melakukan langkah keselamatan menyelamat tadi. Okey, boleh, Aiman? Boleh, cikgu. Okey, Aiman nak cuba? Boleh juga, Macam mana cikgu. nak buat? Okey, so kita kembalikan ke posisi asal. Okey. Tegakkan kepala. Okey, kita cuba, Aiman. Okey, baik, cikgu, saya cuba. Mula kita kena duduk di bahagian sisi warga emas, cikgu, ya. Ya. Kemudian tangan Kemudian yang satu jauh, tangan cikgu. yang jauh pada bawah punggung, Okey, pada bawah punggung. Okey. Okey. Kemudian tangan yang dekat pada bawah pipi, Bawah pipi mangsa sebelah sana. Sebelah sana. Sebelah sini, cikgu. Kemudian sengatkan sikit kepala ke arah kita, ke arah penjaga. Okey, baik, cikgu. Okey. Kemudian satu kaki yang jauh, jangan lupa, Aiman, Kaki tadi yang langkah jauh. kerja kita, angkat letakkan di atas kaki yang dekat dengan kita. Okey, kemudian satu tangan pada bahu, satu tangan pada bawah pinggul dan kita tolak. Okey, cikgu. Ya. Ya, bagus, Aiman. So kita tolak sehingga posisi separuh meniarap. Okey, dan jangan lupa bengkokkan lutut, ya, satu tangan pada bawah pipi untuk memberi peluang sama ada cecair, ya, keluar dari mulut. Okey, cikgu. Okey. Bawah Tak pipi. apa. Baik, Okey. cikgu. Okey, begini. Tangan dah tercabut dah, cikgu. Tak apa. Okey, bagus, Aiman. So ini ialah posisi pemulihan. Bagus sangat, Aiman, ya. So 10 bintang lah saya bagi untuk Terima operasi kasih, kali cikgu. ini, Aiman. Memang operasi menyelamat yang sangat membuahkan hasil di mana Aiman dapat mempraktikkan sendiri, ya, langkah kerja ini dengan Terima kasih, baik, cikgu. Aiman. Bagus Jadi saya sangat. rasa hari ini saya dah belajar banyak benda, cikgu, Ya. dalam kehidupan seharian kita bersama dengan warga emas. Mungkin ada sedikit rumusan daripada cikgu tentang topik pembelajaran kita pada hari ini. Okey, ya. Jadi rumusannya pada hari ini, ya, saya mengharapkan supaya langkah kerja yang telah diajarkan pada hari ini akan dapat dipraktikkan, ya, dengan betul oleh semua penjaga. Apatah lagi kepada anak-anak murid saya yang mengambil mata pelajaran gerontologi asas dan geriatrik, Aiman, ya. So pasti mereka perlu lebih mahir mempraktikkan amali ini untuk diaplikasikan kepada insan yang berusia emas dalam kehidupan mereka. Bagaimana ya? dengan prestasi pembelajaran saya pada hari ini, cikgu? Ya, Alhamdulillah, Aiman. Aiman memang best student saya pada hari ini. Alhamdulillah. Dah banyak bintang dah saya beri. Ya, terbaik, ya. Okey, dan begitu juga harapannya kepada sidang penonton sekalian. Semoga dapat mengaplikasikan langkah kerja ini dan juga mengamalkan amalan langkah keselamatan yang sihat dan selamat untuk warga emas kita. Okey, baik, cikgu. Untuk mendapatkan bahan-bahan pembelajaran kita pada hari ini, di manakah murid-murid boleh dapatkan, cikgu? Ya, okey, ya. Untuk bahan-bahan mengenai langkah keselamatan dan juga pengenalan insiden jatuh dan CPR, kita boleh dapatkannya daripada My Sumberku,
yang terdapat pada website Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, dan juga rujukannya kita boleh rujuk buku teks gerontologi asas dan geriatrik, ataupun kita mendapatkan latihan yang lebih hands on dengan pertubuhan CPR yang akan memberikan lebih panduan dan bimbingan bagaimana untuk melaksanakan langkah kerja menyelamat dengan lebih teliti dan lebih betul dan lebih tepat. Okey, baik, Aiman? cikgu. Boleh jadi terjadinya keadaan seperti ini dalam keluarga kita juga, cikgu. Ya, betul, Okey, Aiman. baik. Kerana malang tidak berbau, malang ya, tidak Aiman. berbau. Baik, Ya. cikgu, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada guru kita yang bersama dengan kita pada hari ini. Dan Ya. terima kasih kepada murid-murid yang terus setia bersama dengan kita pada hari ini dan terus fokus dalam pembelajaran anda. Mungkin boleh jadi inilah ilmu yang kita nak gunakan di masa hadapan. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.